Okay, saya kira macam saya rasa semua macam dah ada, ramai dah masuk. Sebelum kita start, boleh tak semua buka kamera? Nak tengok semua orang. Mana ni? Hussein? Ha. Hussein, Afika, Hazira, siapa Roy, hi Evelyn. Syarifuddin, okey ke? Hi Roy. Ya, okey. Okay. Hai Hazira. Hai Chong. Hai Naufal. Hai Anis. Macam buat live je. Okey ke kau? Hai Manila. Alright. Okay, thank you. Saya buka kamera sekejap. Hussein, ada bunyi bising tak dekat Tira punya? Tak ada. Okay, Jelas. Alright. Okay, sebelum kita mulakan kelas kita, dah sekarang dah pukul 8:01. Jadi dia rasa dah boleh start kot. Tapi sebelum tu kena check kan. Buat ada yang terlepas. Okay, tak apa. Okay, sebelum kita mulakan kelas kita mulakan dengan bacaan doa lah daripada Cik Khairi, saudara Cik Khairi. Persilakan. Cik Khairi ada ke? Ada. Okay, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'ul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innakal barrul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas program yang diadakan pada malam ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alul lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami, daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, sorry, maafkan saya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, saya perkenalkan dulu diri saya sebab mungkinlah ada yang belum mengenali saya. Nama saya Siti Nur Atira binti Saidi, boleh panggil Atira. Saya merupakan pelajar jurusan Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling dan sekarang berada pada semester 5. Dan saya merupakan bendaharilah bagi Persatuan Pengurusan Pendidik.
Persatuan Pengurusan Pendidikan. Okey. Jadi kelas kita pada hari ini adalah berkaitan dengan bendahari program. Jadi pengarah dan juga bendahari bagi perhatian lah sepenuhnya, sebab walaupun ni more kepada orang kata kerja bendahari, tapi pengarah pun dia perlu ambil tahulah berkaitan dengan kewangan dalam untuk membuat program ni. Okey, kita mulakannya. Okey, jadi untuk memohon, first of all, sebelum buat program tu, kita ada ni tau. Saya kena share ni. Okay, first of all, first of all, sebelum kita buat program, kita ada ni kan, kita punya budget untuk buat program tu. Okay, untuk buat program online ni mungkin dia sorry. Kejap. Kenapa ni? Kesabaran. Malu Kejap tau. Sorry. Okay. Alright. Okay, sebelum kita mula buat program tu, kita ada ni tau, dia punya orang panggil estimate budget. Means kita budget tu cuma anggaran je untuk kita berapa, memakan perbelanjaan sebanyak berapa untuk buat sesebuah program tu. Jadi untuk projek online ni mungkinlah dia tak banyak guna bajet sangat sebab online je kan. Dan kalau tu pun dia nak honorarium untuk bayar penceramah je. Duit tu untuk bayar penceramah je. Mungkin tu je kos untuk sesebuah program tu. Okey, seterusnya. Jadi panduan untuk memohon tuntutan kewangan ni dia boleh buat selepas program dijalankan saja. Dan dalam kena buat permohonan tuntutan wang selepas program tu dalam tempoh 10 hari selepas program dijalankan. Maksudnya kalaulah program tu berjalan 1 hari bulan 12 dan tuntutan kewangan tu boleh dibuat sepanjang 2 hingga 11 hari bulan. 2 hingga 11 hari bulan 12 lah, 10 hari dalam tempoh 10 hari selepas program dijalankan. Dan siapa yang perlu buat tuntutan kewangan ni hanyalah program dan juga pengarah dan juga bendahari program saja. Orang lain tu tak dibenarkan lah. Dan perkara yang perlu dipastikan sebelum membuat permohonan wang tu, kita kena make sure bajet yang awak minta sebelum buat program tu dah diluluskan oleh HEP. Bajet tu kena make sure lah bajet tu dah diluluskan oleh HEP.
Dan amount yang kita nak tuntut tu, total semua keseluruhan duit yang kita dah gunakan untuk buat program tu, yang kita nak tuntut daripada akaun kontra tu sama dengan amount yang diluluskan oleh HEP tu. Lepas tu isi borang dan juga surat yang berkenaan lah, dokumen-dokumen yang diperlukan. Lepas tu kena make sure lagi satu, laporan projek tu dah lengkap. Kalau tak lengkap, tak boleh buat tuntutan. Dan semua dokumen-dokumen tu semua perlu dipostkan kepada Encik Fitri yang akan uruskan kita punya permohonan tuntutan ni. Okay, jadi saya teruskan dengan dokumen-dokumen lah yang diperlukan semasa membuat permohonan tuntutan wang selepas program. Okay, first borang tuntutan. Borang tuntutan ni dari dulu lagi orang panggil borang hijau, tapi kalau saya hantar ni dia tak nampak hijau pun, sebenarnya dia putih je, cuma masa fizikal dulu dia print out dekat kertas hijau, jadi diorang panggil je tu borang hijau. Jadi jangan confuse lah kalau saya bagi tu tiba-tiba borang tu tak hijau, dia memang atas kertas putih je sebenarnya. Lepas tu surat tuntutan ni nanti saya bagi tahu secara keseluruhan dulu. Ketiga, surat kelulusan, boleh dapatkan melalui portal. Keempat, kertas kerja pun melalui portal. Lepas tu resit asal. Resit asal ni kalau ada buat pembelian lah untuk program tu, kena simpan resit tu. Lepas tu laporan projek tu pun melalui portal. Dan surat jemputan penceramah. Surat jemputan penceramah ni kalau program tu berkenaan dengan talk apa semua, ada jemput penceramah, kita perlukanlah surat tu, dan make sure surat jemputan tu ada nama penceramah dekat surat tu. Seterusnya yang terakhir, penyata akaun. Penyata akaun ni nama orang yang nak tuntut ni lah, nak tuntut wang ni, sama ada bendahari ataupun pengarah. Make sure ada nama dan juga nombor akaun kena nyatakan kat situ. Okey, kita teruskan untuk borang tuntutan dulu, iaitu borang hijau. Borang hijau ni semua dokumen ni saya akan bagilah. Ni sebenarnya dia boleh diisi sama ada pengarah ataupun pengarah ataupun bendahari program. Okay, ni borang dia. Alright. Dalam ni letak nama program. Contohnya nama program tu Santuni Anak Yatim. Letak je nama program tu. Nama pelajar ni kalau ikut Encik Fitri minta, dia nak nama pelajar yang menguruskan, sama ada bendahari atau pengarah lah, antara dua tu je. Tapi orang yang menguruskan tentang permohonan tuntutan wang selepas program ni. Sebab kalaulah dokumen tu ada masalah apa-apa ke, jadi Encik Fitri boleh rujuk terus dengan orang tu. Jadi senanglah cerita dia. Sebab kalau contoh bendahari yang buat uruskan semua benda ni, tapi dia pergi letak nama pelajar ni pengarah program, dan nombor telefon ni pun pengarah punya. Jadi bila Encik Fitri call, pengarah tu macam tak tahu apa-apa, sebab bukan dia yang buat benda ni. Jadi letak nama pelajar, nombor matrik, nombor telefon ni orang yang menguruskan tentang permohonan tuntutan wang selepas program ni. Lepas tu arahan bayaran ni dibayar kepada nama pelajar dekat atas ni dengan dibayar kepada tak semestinya sama. Dibayar kepada ni pula buat nama orang yang menguruskan, orang yang keluarkan duit dia sendiri. Contohnya kan, pengarah program tu dia yang bayar penceramah melalui akaun dia sendiri. Okey, jadi letak nama dia sendiri dibayar kepada nama, contoh Muhammad Naufal. Okey, letak nama Muhammad Naufal, nombor matrik pun sama. Lepas tu tuntutan sebanyak. Okey, tadi kan saya ada bagi tahu sebelum kita buat program, kita ada bajet kita yang perlu diluluskan oleh HEP. Berapa bajet untuk program kita tu,
dan berapa HEP luluskan. Jadi katakanlah HEP dah luluskan sebanyak RM100. Tapi kita gunakan bila dah kita gunakan keseluruhan semua untuk program tu cuma RM94.50. Jadi letak je RM94.50. Maksudnya letak amount yang kita gunakan, bukan amount yang diluluskan oleh HEP tu. Dan akaun bank ni letaklah nombor akaun bank yang ni nak dibayar kepada, contoh tadi Muhammad Naufal, letak akaun bank Muhammad Naufal, dan saya galakkan untuk guna akaun bank Islam. Kenapa bank Islam? Kejap lagi kita tahu kenapa. Okey. Dan buat kelulusan HEP ni, HEP amount dekat sini, letak amount yang diluluskan oleh HEP. Kat sini pun sama. Tadi saya beritahu HEP dah luluskan 100 kan. Jadi letak je RM100 kat situ. Okey? Letak je RM100 kat situ. Okey, yang ni pula sila pastikan dokumen yang lengkap diserahkan. Ni checklist. Dia punya checklist je. Okey, Seterusnya ni lah dia punya surat tuntutan. Surat tuntutan ni make sure dia kena ada letterhead daripada HEP. Tahu letter head tu. Lepas tu surat kepada dekan Jabatan HEP melalui dan salinan penasihat atau penyelaras, nyatakan amount, lepas tu tanda tangan pengarah program. Okey, jom. Okey, ni contoh surat tuntutan tau. Surat tuntutan tu sekejap Okey. Okey, surat tuntutan tu mana ni? Dia buka yang ni. Okey. Sorry, tak apa. Teruskan. Okey, ni contoh surat tunjuk sebab. Okey, ni letterhead. Macam yang saya beritahu tadi, letterhead ni pentingnya. Nanti letterhead ni kita akan bagilah letterhead kosong tu yang macam ni. Macam ni. Okey. Ni kita akan bagilah, don't worry, okey. Lepas tu make sure ni pun rujukan ni, nombor rujukan ni kena pastikan betul lah. Nombor rujukan pun saya akan bagi ni tahu. Lepas tu ni nama dekan HEP tu, Dr. Masudi, kena ada dekat atas ni. Lepas tu nama penyelaras dekat sini boleh letak nama penyelaras, nama Puan Jannah ataupun kita punya penasihat pendidik iaitu Dr. Fairuz. Lepas tu dekat sini nama program kita, nama program yang awak buat tu lah. Dan last kali ni dalam kurungan ni letak dia punya reference program tu, nombor rujukan program tu. Seterusnya nilai tu, kejap saya cari, macam susah nak buat. Okay. Alright, surat tuntutan.
Okey. Letak kat sini. Tadi kita letak nama kat atas ni, letak nama Dekan HEP iaitu Profesor Madya Dr. Masudi. Lepas tu melalui dan salinan, kat sini boleh juga letak nama Dr. Fairuz, kita punya penasihat Persatuan Pengurusan Pendidikan. Lepas tu yang berusaha Dr. Permohonan tuntutan perbelanjaan bagi program apa? Contoh santuni anak yatim. Lepas tu dekat sini dia punya reference nombor rujukan program. Nombor rujukan program tu ada dekat portal. Okey. Yang ni saya akan bagilah. Jadi yang awak perlu buat cuma isi dia punya apa? Nombor rujukan untuk surat tuntutan ni. Lepas tu nama penasihat tu apa semua dekat tanda-tanda merah tu. Lepas tu sehubungan dengan itu perbelanjaan adalah sebanyak yang nilai dekat atas ni letak EMA yang diluluskan oleh GP seperti di lampiran, namun tuntutan hanyalah sebanyak berapa? Tadi saya kata RM94.50 mengikut kelulusan yang telah diluluskan. Lepas tu okey. Ni okey. Ni pengarah program. Ini nama program. Contoh santuni anak yatim. Lepas tu nama pengarah dekat atas ni. Lepas tu tanda tangan tu make sure dia tak nak tanda tangan yang kita buat macam digital tu apa semua tak nak. Dia awak kena print out kertas ni. Lepas tu tanda tangan pakai pen. Dia nak tanda tangan yang berdakwat. Kalau Puan Janah sebut tu tanda tangan hidup. Dia kalau tanda tangan selain daripada guna pen, benda tu memang akan di reject lah. Okey. Tu berkaitan dengan surat tuntutan. Seterusnya, dokumen-dokumen yang diperlukan yang boleh didapatkan melalui portal. First sekali adalah approval letter. Saya tahu kan kat portal tekan apa? Okey. Okey, first pasal print approval letter. Approval letter berkenaan dengan program tu lah. Okey, kedua working paper. Working paper ni 2, 3 dan 4 ni dia berkait tau. Dia saling berkait. Dia bukan benda yang berlainan ni. Dia satu benda yang samalah adik-beradik. Lepas tu ni financial approval pun diperlukan. Okey, kita tengok contoh dia. Sorry lah, saya kurang sikit. Okey, ni approval letter. Okey, ni contoh approval letter. Ini kertas dia punya kertas kerja. Ni pun sekali 3 beradik ni. Yang ni kertas projek. Okay, itulah contoh untuk benda-benda Allah ni semua. Jadi make sure 1 hingga 5 kat portal tu semua kena print out lah. Lepas tu last yang ni dekat portal ni laporan program. Tadi kan saya ada beritahu laporan tu kita kena make sure benda tu dah diluluskan kan. Selagi tak lulus, selagi tu tak boleh buat tuntutan kewangan. Jadi kalau buka dekat portal dia tak selagi belum diluluskan, tak payahlah nak screenshot ke apa ke, nak print ke, keluarkan benda tu sebab dia tetap di reject sebab Encik Fiti boleh check semua benda tu. Okay, bila dah keluar status complete report tu, barulah boleh print yang kita punya laporan tu. Okay, lepas tu berkenaan borang tuntutan dah, surat tuntutan dah.
surat kelulusan pun dah, kertas kerja dah, dan resit asal. Resit asal tu sangat-sangat penting tau. Jangan bagi, tahu tak yang macam kalau contoh resit DIY, resit bank tu kan, dia mudah hilang dia punya ink tu kan. Dia cepat hilang. Jadi lepas contohlah pergi beli barang untuk buat program tu, beli dekat DIY ke, dekat DIY, lepas tu balik tu print je terus, fotokopi je terus, photostat je terus resit tu. Make sure kita ada backup. Tapi janganlah buang yang asal. Yang asal tu kita masih perlukan, dan yang asal tu masih penting lah lagi. Dan klikkan sekali je yang dah fotokopi dengan yang asal tu. Sebab apa-apa pun dia still akan rujuk yang asal sebenarnya, selagi yang asal tu masih elok, yang resit asal tu masih elok. Kalau macam dah hilang sangat tu, barulah dia rujuk yang fotokopi tu punya. Dan sebelum hantar tu, resit tu tampal, better tampal dalam kertas A4 macam tu. Tampal macam ni contohnya. Lepas tu tulis sikit yang macam beli dekat kedai DIY tu untuk apa kan. Contoh kat sini AJK Publicity yang beli dekat kedai DIY tu untuk apa? Untuk dia buat backdrop. Total berapa keseluruhan? RM53.80. Okey, begitulah. Dan saya nak tunjuk contoh-contoh resit yang tidak diterima. Yang macam saya bagi tahu tadi, yang jenis resit yang cepat hilang ini macam ni lah. Dia tak ada rupa. Apa benda tak boleh baca tu. Lepas tu kat sini saya ada tulis resit asal tu make sure kena ada alamat, cop kedai, tak boleh conteng. Lepas tu pastikan resit jelas. Okey, ni resit juga orang panggil kan. Tapi apa yang tak ada dekat sini adalah alamat dan juga cop kedai. Kat sini tak ada. Ni kalau macam ibarat kita beli resit ni, kita buat sendirilah. Walaupun ni sebenarnya daripada kedai, tapi sebenarnya tak diterima. Tak boleh diterima resit macam ni. Sebab apa yang contoh Encik Fitri tengok, dekat macam tak dilulus lah, sebab macam kita boleh buat sendiri benda ni. Okey. Seterusnya, ni pun yang antara yang di reject juga, walaupun dia ada cop kedai, walaupun dia ada alamat kedai, komplit apa semua, dia di reject sebab, tengok situ. Okay. Dia di reject sebab, tengok ni, dia tak tulis benda tu betul-betul. Okey, setiap maklumat dalam resit ni perlu tulis dengan betul. Contoh tarikh, cash ni, contoh yang tadi ni dia tulis quantity, dia tulis, tapi unit price dia tak tulis. Lepas tu amount, lepas tu tiba-tiba amount. Jadi kalau pergi beli dekat kedai yang jenis resit manual macam ni kan, minta diorang tulis betul-betul lah. Sebab dia nak complete semua. Contoh quantity ni kena adalah berapa, unit price tu berapa, amount yang kita beli tu semua berapa, total pun semua ni berapa. Make sure receipt tu complete, perfect. Seterusnya, kalau kata pembelian tu dibuat melalui Shopee, screenshot dia punya resit bank, resit pembayaran tu, screenshot. Lepas tu kan resit macam walaupun dia resit bank, tapi macam tak jelas benda tu, awak beli apa ni sebenarnya, dia cuma tulis Shopee je. Lepas tu pergi dekat dia punya Shopee tu, order details tu, kan Shopee kan dia dia complete lah kan, dia beritahu awak beli apa, amount tu apa semua. Screenshot dekat situ, letak tepi sebelah-sebelah macam ni. Okay, so melalui resit ni kita dah jelas awak beli apa ni sebenarnya. Awak beli contoh ni kertas A4, berapa awak beli? Satu je. Kertas A4 ni harga berapa? RM14 contohnya. Lepas tu termasuk cost postage. Okey, tally lah dengan awak punya resit bank ni dengan order details dekat Shopee ni. Okey, tu saja berkenaan dengan resit asal. Resit asal ni
Tolong sebab setengah orang dia lupa macam nak photostat kan, dah beli tu letak je dalam purse macam tu, lepas tu bila dah nak buat tuntut baru cari semua, dah hilang apa semua dakwat tu. Resip tuntutan ni kena simpan lah semua pembelian, lepas tu make sure memang photostat betul-betul, dan jangan buang yang original, yang asal punya tu. Walaupun dah hilang dia punya ink tu pun still simpan kepitkan sekali je. Okey, berkenaan dengan resip asal. Lepas tu ni untuk pindahan duit ke akaun kontra. Okey, pindahan duit, kenapa kita nak buat pindahan duit dekat akaun kontra ni? Sebab contoh kalau dah habis program tu ada keuntungan, program tu ada duit lebihan. Contoh program tu ditaja, dapat penajaan tu dah bagi RM500, tapi awak guna RM450 je. Jadi duit lebihan program tu dikira RM50. Jadi duit lebihan program tu kena masukkan ke akaun kontra. Akaun kontra tu adalah kita punya akaun persatuan ni lah. Duit-duit persatuan kita semua memang ada kat dalam tu, kat dalam akaun kontra tu. Jadi cara untuk pindah duit ke akaun kontra tu kena buat melalui dua cara saja, sama ada transfer ataupun pergi ke counter bank. Kalau CDM Meseng tu tak diterima. Cara macam tu tak diterima. Dan make sure adalah resit dan penyata akaun tu sebagai bukti bayaran. Dan ni adalah akaun Bendahari UUM. Dan bila awak transfer tu, duit tu tak direct masuk ke kita punya akaun persatuan lagi tau. Belum lagi, dia masuk ke akaun umum dulu, akaun besar UUM tu, Bendahari UUM. Jadi macam mana nak buat duit tu masuk ke kita punya akaun kelab, akaun kontra tu, kena dekat detail tu letak kita punya nama Persatuan Pengurusan Pendidikan, panjang sangat, letak pendidik je. Lepas tu reference tu letak sama ada duit tu duit apa, duit lebihan program ke, duit keuntungan ke, sumbangan ikhlas ke, penajaan ke. Keuntungan tu dia biasa duit yang peserta perlu bayar lah biasanya. Contoh nak join talk tu, student kena bayar RM2. Macam tu keuntungan. Lepas tu screenshot dia punya receipt bank tu dah hantar kepada Encik Fitri. Yang ni bendahari ataupun pengarah yang sendiri yang kena buat WhatsApp Encik Fitri tu apa semua. Dan receipt bank tu seboleh-bolehnya tak nak yang screenshot tau, nak yang Encik Fitri nak yang download. Sebab kalau dia kata kalau screenshot tu bila sampai korang tu dia macam jadi blur. Jadi buat dua-dua pun tak apa, screenshot dengan download. Tapi download tu penting lah, download dia punya receipt tu and then print macam tu. Lepas tu selepas duit tu dah ditransfer ke akaun Bendahari UUM, proses dia selama 10 hari lah, 10 hari bekerja untuk masuk ke akaun kontra, kita punya akaun kontra tu. Lepas tu bila duit dah masuk, ataupun boleh je WhatsApp Encik Fitri tanya duit dah masuk belum, kena minta penyata kewangan kelab daripada Encik Fitri untuk kita punya kelab lah. Kalau macam saya perlukan benda tu untuk saya update lah dalam buku log tu. Okey, ni contoh resip resip. Ni contoh resip bank. Lepas tu pasal tak tadi dia macam minta penyata akaun. Resip dan penyata akaun ni lah. Penyata akaun ni dia ni sebenarnya ni je dia punya history details tu. Bila dah transfer, buka history details tu and then screenshot, benda tu pun diperlukan, dikira sebagai penyata akaun. Lepas tu terakhir, bagi program yang ada pemenang ni, contoh
program tu ada awak buat pertandingan dan nak bagi hadiah kepada pemenang tu, hadiah dalam berbentuk duit saja. Kita senarai nama dengan nombor matrik pemenang tu kena bagi sekali dekat Encik Fitri. Tu adalah dikira sebagai dokumen yang diperlukan juga. Ni dalam kategori resit lah sebenarnya, sebab kita nak tengok betul ke awak dah transfer duit kepada pemenang sebanyak berapa. Bukti bayar ni macam atas ni juga, dia nak resit dan juga penyata akaun tu. Lepas tu ni senarai nama dan nombor matrik pemenang. Lepas tu bukti bayaran kepada pemenang tu. Okey, kenapa tadi kan untuk borang ni saya bagi tahu yang kat sini ni, saya bagi tahu saya galakkan untuk guna bank Islam sebab ni dia resit dia lain tau. Dia tak ada masalah pun nak guna bank lain, boleh je. Cuma saya galakkan je lah untuk guna bank Islam. Sebab contoh kan kat sini dia ada ni bank Islam punya resit. Bank Islam punya resit ni dia ada from account tau, dan nombor account sekali. Kalau macam Maybank ni dia tak ada benda ni. Dia tak detail sangat. Dia bila dia ada from account ni, okay, contoh kan contoh pengarah kat sini kan saya ada bagi tahu pengarah program yang transfer duit kepada penceramah kan, contoh pengarah dan transfer kepada penceramah sebanyak RM200. Jadi bila awak print out receipt tu, dia akan keluar benda ni from account nombor account tu semua. Jadi lepas tu dekat sini awak letak pula nombor account yang sama dengan yang ni. Okey, jadi tu macam bagi bukti yang kukuh lagi lah kepada Encik Fitri bahawa pengarah program ni betul dia dah transfer duit kepada penceramah, dan dia nak tuntutan lah. Dia nak tuntutan sebab benda tu berjalan dalam akaun yang sama. Dia boleh check benda tu. Itu je lah sebab saya galakkan untuk guna bank Islam. Tapi kalau tak ada bank Islam, nak guna bank lain boleh je, tak ada masalah pun. Okey, ni saja berkenaan dengan permohonan tuntutan wang selepas program. Inilah kena take note. Kena ingat tahu. Okey, satu lagi. Ni kan selepas tuntutan wang ni hanya boleh dibuat 10 hari selepas program berlangsung. Dalam tempoh masa 10 hari tu je. Sekiranya awak buat tu lewat macam terlebih daripada tempoh masa tu, dia kena buat surat tunjuk sebab. Okey. Dia kena buat contoh surat tunjuk sebab. Contoh surat tunjuk sebab tu dia complicated lah sikit kan. Okay. Ni apa? Ya Allah. Tak tahu. Dia hilang. Sorry, sidai lama pula. Alright, sama je. Okay.
Okey, ni contoh surat tunjuk sebab. Atas ni dia ada ni tau, letter head macam yang tadi punya. Ada. Letak dah. Yang letter head yang saya tunjuk tadi kan. Lepas tu rujukan macam biasa. Lepas tu kepada ni Puan Eliani binti Ahmad, iaitu bendahari dekat UM ni lah. Lepas tu Prof Madia letak nama Dekan HCP. Lepas tu ni adalah selebihnya tunjuk sebab kelewatan menghantar tuntutan wang pembelajaran program dan tarikh resip melebihi tarikh program dijalankan untuk program apa dia. Lepas tu dekat sini macam biasa nombor rujukan program tu. Lepas tu ni kena ceritalah kenapa lambat apa semua. Ni template ni jangan risau, kita akan bagi. Okay. Lepas tu dia punya apa ni, tanda tangan tu pun nak ni tau, tanda tangan berdakwat. Jangan buat tanda tangan ni, tanda tangan apa, tanda tangan digital yang orang panggil. Okey, jadi secara keseluruhannya kena make sure semua benda ni ada, semua benda ni complete, apa semua dokumen-dokumen ni dia macam banyak kan sikit, macam kalau tak complete sikit tu dia macam mudah nak di reject kita punya apa tuntutan tu. Jadi kena alert lah, kena alert apa yang ada semua, apa yang dia minta ni semua make sure kena complete lah, lengkap. Lepas tu dan post kepada Encik Fitri, kan adalah alamat dia. Lepas tu apa lagi? Tu saja untuk untuk permohonan tuntutan wang selepas program. Secara keseluruhannya ada 8 benda lah, kecuali kalau ada lewat tu kena tambah lah dia punya surat tunjuk sebab yang macam saya tunjuk tadi. Okey, setakat ni itu saja untuk panduan permohonan tuntutan wang daripada saya. Kemudian kita teruskan pula dengan siapa? Irma okey? Okey, jap. Okey, Irma akan ajar pasal ni tau. Pasal apa Irma? Penajaan. Sponsorship Okey. Okey, sebelum tu untuk sponsorship ni dia punya apa ni? Dia punya contoh tu saya belum dapat lagi daripada Puan Jana, tapi saya ada ambil gambar lah daripada KPO yang saya ikut dengan Puan Jana sendiri. So untuk lebih kamu nampaklah lebih jelas gambaran macam mana untuk buat ni lah, buat apa ni? Buat cover letter dengan proposal untuk sponsorship. Sekejap. Sebelum tu sekejap lah.
Oke, untuk proses macam mana kamu mau dapat event sponsorship daripada syarikat-syarikat yang kamu mau minta sponsorship tuh, yang pertama, of course kamu perlu dapatkan program approval dulu daripada HEPA ini. Ini sebenarnya ini tugas pengarah lah untuk dapatkan approval untuk program yang pengarah kamu rancang. Lepas sudah dapat program approval, baru kamu start buat event sponsorship proposal. Event sponsorship proposal ni, kamu perlu masukkanlah details pasal program kamu. Nanti saya tunjuk contoh. Masukkan details pasal kamu punya program, tarik apa semua tu, dan yang paling penting kena ada faedah-faedah apa yang organisasi ataupun syarikat yang kamu minta sponsorship tu, apa faedah yang diorang akan dapat bila diorang sumbang kepada program yang kamu akan jalankan. And then lepas sudah siap sponsorship proposal, kamu kena buat cover letter. Cover letter ni surat permohonan untuk dapatkan event sponsorship. Nanti saya tunjukkan contoh juga. Lepas tu yang terakhir sponsorship. Untuk saya tunjuk dulu contoh ya. Okey, ni ada yang pertama, ada cover letter ataupun surat permohonan untuk event sponsorship lah. Yang wajib kamu ada, yang pertama adalah letterhead macam Atira cakap tadi, dia akan bagi. Untuk letterhead ni wajib ada di muka surat yang pertama sahaja. Okey, lepas kamu buat muka surat pertama tu sudah siap, untuk muka surat seterusnya tu tidak perlu sudah letterhead. Okey, apa yang perlu ada dalam muka surat yang pertama, kena ada rujukan. Nanti akan dibagi rujukan untuk setiap program yang akan dijalankan tu beserta tarikh. Lepas itu kena ada details penuh pasal yang pertama, nama orang yang miliki ataupun orang besar dalam organisasi ataupun syarikat yang kamu memohon sponsorship tu, and then dia punya jawatan apa, macam ni contoh CEO, and then kamu kena masukkan alamat penuh syarikat yang kamu mau mohon sponsorship. Lepas tu kena ada nombor telefon, and then ini orang yang kamu kontak, contohlah kan kamu try kontak dia punya owner syarikat tu tapi tidak dapat, dia suruh kamu kontak dia punya assistant lah, kira assistant, kamu letak nama assistant dia di sini. And then kena ni macam tadi, sama juga dengan yang Atira bagi contoh tadi, kena ada melalui dan salinan penasihat kita punya kelab pendidik, iaitu Dr. Fairuz. Tanda tangan ni tiada, sebab tanda tangan ni akan minta lepas kamu sudah siap event sponsorship proposal dengan cover letter, and then kamu print out, minta tanda tangan dengan penasihat kita. Okay, sudah penasihat, nama penasihat, alamat dan juga alamat penuh UUM lah. Lepas tu kamu mulakan surat kamu, cover letter tu, dengan panggilan owner syarikat tu. Kalau Datin, yang berbahagia Datin. Kalau kamu tidak tahu dia macam tuan, lelaki ke perempuan, kamu letak tuan atau puan. Kalau lelaki letaklah tuan, kalau perempuan letak puan. Jangan terbalik pula. Okey, lepas tu kamu kena nyatakan surat tu untuk apa. Macam ni, memohon penajaan bagi pengurusan aktiviti pesta convocation Universiti Utara Malaysia. Kalau kamu punya program macam program jualan amal, letaklah mohon penajaan bagi pengurusan program jualan amal Kelab Persatuan Pendidik UUM. Okey, lepas tu yang ni yang masuk isi yang pertama tidak perlu letak nombor 1, tidak perlu.
Oke, lepas tu dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Lepas yang kedua baru letak nombor. Oke, kamu letaklah adalah dimaklumkan bahwa Kelab Persatuan Pendidikan UUM akan menganjurkan program apa? Nama program kamu lah, program jualan amal kah, program apa, seperti ketetapan berikut. Kena ada details, tarikh, tempat dan juga masa program kamu tu diadakan. Oke, untuk yang ketiga, perenggan yang ketiga, kamu boleh masukkan kamu punya inilah sinopsis pasal program yang kamu akan jalankan tu. Contoh program jualan amal ni merupakan satu program bla 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 bla. Okay, then masuk perenggan yang keempat untuk muka surat kedua. Macam yang saya bilang tadi, tidak perlu ada letterhead. Okay, untuk yang perenggan yang keempat, perenggan yang keempat, kamu nyatakan program tu dikendalikan oleh siapa. Contohnya macam kita oleh Persatuan Pendidikan UUM, dipantau di bawah Jabatan Hal Ehwal Pelajar UUM. Kena ada ni ya, sebab apa-apa program kita kena ada approval dari HEPA kan. So kita letak situ dipantau di bawah Jabatan Hal Ehwal Pelajar UUM. So untuk yang masuk perenggan kelima ni merupakan maklumat berapa tajaan sponsorship, berapa nilai yang kamu mau mohon daripada syarikat tu. Macam ni dia mau mohon 8,000. Kamu nyatakan spesifik lah berapa kamu mau mohon sumbangan daripada syarikat tersebut. Lepas tu bersama ini dilampirkan dokumen sokongan. Dokumen sokongan ni kamu punya event sponsorship proposal lah, dengan borang jawapan sumbangan untuk tindakan yang berbahagia datin ataupun tuan puan. Okay, sebarang pertanyaan lanjut boleh menghubungi sekretariat berikut. Ini kalau boleh kamu masukkan bendahari dengan pengarah kamu dengan bendahari. Sebab dulu kan dia ada EJK penajaan. Sekarang sudah tiada. Sekarang sudah kerja bendahari untuk buat pasal sponsorship ni lah. So ini penutup. Tidak perlu nombor 6. Sini kan 5, sini 6 tak payah. Tidak payah. Okey. Tidak payah letak nombor. Sekian, letak slogan. Slogan kita ada slogan yang baru. Yang ni slogan ni kamu boleh tanya setiausaha kamu nanti, diorang tahu slogan apa yang terbaru. Untuk slogan UUM dan slogan pendidik. Okay. And then sini tanda tangan pengarah program. Bukan setiausaha, bukan bendahari. Kena tanda tangan pengarah program. Okey, ini merupakan borang jawapan. Macam tadi sini kan ada kamu nyatakan lampiran dokumen dan borang jawapan. So kita kena ni lah lampirkan sekali borang jawapan. Sumbangan untuk syarikat tu hantar jawapan lah, diorang setujukah ataupun tidak untuk memberikan sumbangan kepada program yang kita akan jalankan. So sini borang jawapan sumbangan, pengurusan program bla 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 bla, program apa, nama ni lah nanti diorang akan isi nama owner syarikat tu. So kita siap-siap bagi nama organisasi dengan alamat penuh diorang. Ini nombor telefon diorang nanti akan isi. Ini contoh yang lama, jadi dia guna nombor fax. Sekarang ni kita guna alamat email. Okey. Kita tidak guna sudah nombor fax, kita guna alamat email. So di sini bersetuju untuk menyumbang kepada program, nama program kita dalam bentuk berikut. Nilai sumbangan sini kamu kotak pertama kamu nyatakan nilai sumbangan yang sudah kamu nyatakan di atas tadi berapa, 2,000 kah, 500 kah, and then di bawah ni kotak kedua mungkin syarikat tu diorang tidak dapat bagi sumbangan berapa yang kamu minta ataupun mungkin diorang mau bagi lebih.
Jadi kamu nyatakan, kamu sediakan situ kotak untuk jumlah lain supaya dorang boleh isilah berapa jumlah yang dorang akan sumbangkan atau tajah program kamu tu. And then di bawah ada tanda tangan dan cop rasmi serta tarikh. Okay, ini nih kamu wajib letak. Sebab apa? Macam yang sudah diterangkan dengan Atira tadi, apa-apa sumbangan ataupun tajaan kamu perlu perlu masuk di akaun bendahari UUM ni. Ring sini. Okey, tidak boleh masuk akaun sendiri kah ataupun terus ke akaun kelab kah, tidak boleh. Harus melalui akaun bendahari UUM. Lepas tu ni kamu sertakan sekali tujuan bayaran untuk reference dorang syarikat tu, dorang memasukkan reference apa, sumbangan kepada kamu punya nama program. Supaya nanti kalau kamu mau tuntut, kamu tinggal ni lah, tinggal dorang boleh rujuk lah yang reference tu. Kalau kamu tidak letak ataupun mesti kamu ingatkan syarikat tu untuk letak, sebab kalau diorang tidak letak reference nama program kamu tidak dapat tuntut dengan bendahari UUM. Okay, ni contoh event sponsorship proposal, kertas kerja. Okay, pertama ada logo UUM, nama kertas kerja penajaan, lepas tu kamu punya nama program, pendidik, Kelab Persatuan Pendidikan UUM, Universiti Utara Malaysia. Okay, dalam muka surat depan ni kami nyatakan inilah detail tarikh, lepas tu ada tempat, anjuran siapa, anjuran Universiti Utara, kamu letaklah anjuran Kelab Persatuan Pendidikan Universiti Utara Malaysia. Okey, masuk page yang kedua. Sebenarnya kamu punya proposal untuk sponsorship ni dia tiada template, kamu tidak semestinya ikut 100% macam ni. Kamu boleh buat kamu punya proposal sendiri, ikut kreativiti masing-masing macam mana kamu mau tarik syarikat tu untuk inilah bagi sponsor dengan kamu punya program. Tapi kalau ini yang basic lah, paling basic orang bilang. Okay, yang pertama kena ada tujuan. Kertas kerja ni of course tujuan kamu untuk mohon sponsorship dalam bentuk kewangan atau barangan untuk menampung pengurusan program bla bla bla, nama program. Pengenalan ni pengenalan ni macam tadi sinopsis kamu punya program tu, pasal apa aja yang kamu ni buat di program tu. Okay, lepas tu objektif ni boleh kamu ambil teruslah dari paperwork program tu, boleh minta dengan pengarah kamu nanti. Okay, tema ni optional. Kalau kamu ada tema kamu boleh masukkan sekali, kalau tiada tidak perlu. And then butiran program, tarikh, masa dan juga tempat. Yang keenam, majlis perasmian. Contoh kalau kamu ada buat program yang undang perasmi, kamu boleh nyatakan siapa kamu punya perasmi. Macam ni contoh dirasmikan oleh YB Syed Said Sadiq bin Said Abdul Rahman. Di mana, tarikh, jam berapa. Okay. Lepas tu pengisian program. Pengisian program ni tentatif program kamu. Tentatif program kamu just nyatakan akan dilampirkan di lampiran 1. Tidak perlu letak di sini, nanti bahagian lampiran di bawah baru kamu letak inilah tentatif program. Seterusnya penglibatan organisasi luar. Kalau macam kamu punya program tu ada yang collab dengan organisasi luar, kamu nyatakan nyatakan saja nama syarikat ataupun organisasi yang collab dengan kamu tu di lampiran yang kedua, tidak perlu letak di dalam ni. Okey. Yang kesembilan, anggaran perbelanjaan program. Anggaran perbelanjaan program ni kamu punya budget lah yang full. Okey, yang full kamu letakkan jumlah budget kamu di sini, and then dia punya
dia punya bahagian-bahagian tuh kamu akan letak di lampiran ketiga. Lepas tu, nih yang saya cakap tadi yang paling penting. Faedah tajaan, apa yang syarikat yang akan tajak kamu tuh dapat kalau dorang bersetuju untuk menajak program tersebut. Yang ini akan ada di lampiran 4, nanti saya bagi contoh. And then jawatan kuasa program, dan penutup. Penutup tuh ikut kreativiti kamu lah masing-masing. Kamu mau cakap apa untuk tariknya minat syarikat tuh untuk buat tajaan kepada program. Oke, ini lampiran 1, pengisian program ataupun tentatif program. Apa yang kamu buat dalam program itu nanti kamu just lagi masuklah tentatifnya. Lampiran kedua, tadi pasal anggaran perbelanjaannya, anggaran perbelanjaan penuh lah. Kamu setiap details anggaran perbelanjaan itu kamu kena masukkan dalam nih. And then lampiran yang ketiga, nih penglibatan organisasi luar kalau ada, kalau tidak ada, tidak perlu. Senaraikan sejak, tidak payah kamu urai ke apa-apa lagi, tidak payah. Just senarai, and then nih faedah. Kalau tidak berapa jelas, tapi ini contoh faedah penajak program. Ini just contoh. Kalau kamu ada macam idea lain yang kamu boleh bagi untuk syarikat tu, kamu boleh masukkan juga. Macam ni dia ada macam ranking dia lah. Contoh, yang paling rendah kamu boleh, yang paling bawah lah orang bilang kamu boleh bagi pengecualian cukai pendapatan. Pengecualian cukai pendapatan ni memang setiap kali kalau yang bukan dari background perniagaan, untuk syarikat, kalau diorang mau dapatkan pengecualian cukai pendapatan, diorang kena buat social work, buat kebajikan macam bagi penajaan ataupun derma kebajikan, ataupun macam kalau kamu tahu roundabout di highway itu kadang-kadang ada nama syarikat, itu untuk dapatkan pengecualian cukai pendapatan. Jadi faedah yang kamu boleh bagi yang ni lah, paling basic, kamu nyatakan pengecualian cukai pendapatan. Okey, yang kedua, iklan percuma sepanjang program kamu berlangsung. Dan yang ketiga, logo dan nama syarikat dimuat naik pada streamer tu, ataupun kamu punya poster, kamu letak logo dan nama syarikat yang buat sponsorship dengan kamu. Okey, yang lain-lain ni dari kreativiti kamu sendiri. Kamu mau nyatakan satu ni saja pun boleh, atau kamu mau tambah lagi pun boleh, ikut kreativiti masing-masing. Jadi setiap yang ranking tu kamu nyatakanlah, kalau dorang sumbang 2,000, tadi dorang akan dapat 3 nih, pengecualian cukai pendapatan, iklan percuma sepanjang program, and then logo dan nama syarikat dimuat naik dalam poster, dan yang seterusnya. Setiap ni kamu senaraikanlah apa dorang dapat. Okey, ini lampiran yang kelima, senarai ahli jawatan kuasa program. Kena ada start dari penaung, Naib Chancellor UUM, pengerusi timbalan Naib Chancellor HEPA, dan seterusnya pengarah jabatan hal ehwal pelajar sebagai timbalan pengerusi. Baru kamu start dengan pengarah program kamu siapa. Okey, itu saja untuk sponsorship proposal dengan cover letter. Okay. Lepas tu, yang last kali, tadi ni sponsorship proof ataupun bukti penajaan. Okey, yang ni macam Tira cakap jugalah tadi, kena ada kamu punya receipt semua tu, bukti-bukti semua orang buat bagi cek ke, ataupun dia bagi dalam bentuk online banking tu kena dalam bentuk file lah, tidak boleh screenshot. And then kalau macam dorang bagi receipt tu yang kena paper yang cepat hilang ni, kamu boleh kopi, memang siap-siap untuk elakkan daripada ni lah tulisan tu makin pudar.
Lepas tu satu saya mau highlight, contohlah kamu jumpa penaja yang dia tidak mau nama dia ada dalam inilah surat tajaan tu, maksudnya dia mau bagi sedekah ataupun dia mau derma and then tidak mau letak nama tu, tidak boleh, kena ada ikut prosedur, kena ada nama siapa yang derma, syarikat, nombor telefon dan details tu lah, kena ada, wajib, tidak boleh kalau dia bilang tidak mau sedekah, kena ada juga, tidak boleh dia dah paksa dia. Okay. Okay, itu je untuk event sponsorship. Terima kasih. Okey, jadi itu je berkenaan dengan pengetahuan selepas program dan juga sponsorship. Jadi ada apa-apa soalan tak? Tak apa tahu, dia macam mungkin semua macam tak nampak lagi kan sebab kita tak buat benda tu lagi.